Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Cikgu doakan agar semua dalam keadaan sihat. Pada hari ini kita akan belajar unit 22, Menjanakan Ekonomi. Tajuk, Uniknya Pasar Terapung. Murid-murid akan menguasai aspek tata bahasa, standard pembelajaran 5.1.4, 3 dan 4, memahami dan menggunakan kata nafi dan kata bilangan tugas mengikut konteks. Objektif pembelajaran yang akan murid-murid capai pada hari ini, pada akhir pembelajaran, murid-murid berupaya melengkapkan ayat menggunakan kata nafi dan kata bilangan dengan tepat dan betul. Kriteria kejayaan pula, murid-murid dikira berjaya sekiranya dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya dua keunikan pasar terapung berdasarkan dialog yang dibaca. Sediakan buku teks bahasa Melayu ya. Rujuk muka surat 157. Kita akan baca dialog ini dan kita akan lengkapkan ayat menggunakan kata nafi dan kata bilangan. Sebelum kita buat aktiviti, sekarang cikgu akan terangkan dahulu apakah itu kata nafi dan kata bilangan. Kata nafi sebenarnya digunakan untuk menidakkan atau menafikan sesuatu. Murid-murid tahu tak kata nafi terbahagi kepada berapa ya? Bagus, ada dua kan? Yang pertama bukan dan kedua tidak. Kata nafi bukan hadir di hadapan frasa nama dan frasa sendi nama. Okey, jom cikgu bagi contoh dulu. Bukan kakak Lina. Bukan kucing Fifi. Bukan rumah Encik Daud. Bagi contoh frasa sendi nama pula, kata nafi ini hadir di hadapan frasa sendi nama ya. Contohnya, bukan dari rumah, bukan untuk semua murid, bukan pada pukul 3 petang. Jom cikgu bagi contoh ayat menggunakan kata nafi bukan yang hadir di hadapan frasa nama. Contohnya, wanita yang berbaju biru itu bukan Ibu Varuni. Lihat frasa nama ini, Ibu Varuni. Kata nafi bukan hadir di hadapan frasa nama. Contoh yang kedua, iaitu kata nafi bukan yang hadir di hadapan frasa sendi nama. Buku yang saya beli ini bukan untuk awak. Kata nafi bukan ada di hadapan frasa sendi nama kan? Okey, sekarang cikgu akan terangkan pula kata nafi tidak. Kata nafi ini hadir di hadapan frasa kerja dan frasa adjektif. Contohnya, tidak suka makan, tidak membaca buku cerita, tidak menulis cerpen. Contoh kata nafi tidak yang hadir di hadapan frasa adjektif pula, tidak cantik sangat, tidak indah, tidak sedap. Contoh ayat yang menggunakan kata nafi tidak, Encik Sophie tidak menunggang motosikal dengan laju di jalan raya. Lihat kata nafi ini berada di hadapan frasa kerja kan? Contoh yang kedua pula, kata nafi tidak yang hadir di hadapan frasa adjektif. Nasi ayam yang dimasak oleh tukang masak itu tidak sedap dan rasanya tawar. Lihat kata nafi tidak ini berada di hadapan frasa adjektif. Sekarang cikgu akan terangkan pula tentang kata bilangan. Maksudnya ialah kata yang digunakan untuk menghitung atau mengira sesuatu. Kata bilangan terbahagi kepada 6, kata bilangan tentu, kata bilangan tak tentu, kata bilangan pecahan, kata bilangan pisahan, kata bilangan himpunan, dan kata bilangan tingkat. Kata bilangan tentu merupakan kata yang menyatakan bilangan yang tentu. Okey, cikgu bagi contoh ya. Ada 1, 2, 3, 10, 100 dan sebagainya. Kata bilangan tak tentu pula ialah kata yang digunakan untuk menyatakan bilangan yang tidak tentu. Contohnya, beberapa, sebahagian dan sebilangan. Kata bilangan pecahan pula merupakan kata yang digunakan
untuk menyatakan sesuatu yang berupa pecahan. Contohnya, 2/3, 1/4, separuh. Kata bilangan pisahan pula merupakan kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu secara satu persatu atau berasingan. Contohnya, setiap, tiap-tiap, masing-masing. Kata bilangan himpunan pula merupakan kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu secara himpunan. Contohnya, berpuluh-puluh, beratus-ratus, atau berminggu-minggu. Dan yang terakhir, kata bilangan tingkat merupakan kata yang menyatakan urutan atau giliran. Contohnya, pertama, kedua, atau ke-10. Sekarang jom sama-sama dengan cikgu kita akan baca dan lengkapkan dialog dengan kata nafi dan kata bilangan yang betul. Uniknya pasar terapung. Semasa di kampung, Pak Cik Ayub telah mengajak Alif sekeluarga melihat keunikan pasar terapung di Pangkalan Datu, Pangkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan. Setibanya di lokasi pasar terapung, kelihatan beberapa bot peniaga lain yang sudah pun sampai lebih awal. Masing-masing sibuk meletakkan bot di kawasan yang ditetapkan serta menyusun atur barangan yang hendak dijual. Pak Usup sudah bersedia memulakan perniagaannya pada pagi itu. Aneka kuih yang dibawa disusun rapi bagi memudahkan urusan jualannya sebentar nanti. Begitu juga dengan Puan Fazilah. Kerabu nipahnya dibungkus kemas dan sudah sedia untuk disantap. Menjual pelbagai jenis kerabu, gerai air Puan Fazilah antara yang sering dicari oleh pelanggan di pasar terapung ini. Selain menjual makanan-makanan eksotik masyarakat tempatan, pasar ini juga turut menjual hasil laut yang segar. Walaupun hanya terdapat beberapa booth saja yang menjual hasil laut ini, namun ia antara yang paling mendapat sambutan. Apakah keunikan pasar di sini, Pak Cik? Pasar di sini bukan seperti pasar lain. Di sinilah kita dapat melihat para peniaga menjual segala jenis barang dari bot. Perlukah kita naik ke bot untuk membeli, Pak Cik? Tidak. Kita hanya perlu memberitahu peniaga barangan yang ingin kita beli. Kemudian, penjual akan menghulurkan semua barang kepada kita menggunakan sebuah bakul yang diikat pada hujung sebatang galah. Wah, kreatifnya penduduk di sini menambah pendapatan. Adakah mereka berniaga pada tempat kosong, hari, Pak Cik? Apakah jawapan yang sesuai? Lihat, ada pada dan hari kan? Kita akan masukkan kata bilangan setiap. Adakah mereka berniaga pada setiap hari, Pak Cik? Mereka, tempat kosong, berniaga setiap hari. Jawapan yang kedua ini kita akan letakkan kata nafi. Kata nafi ada dua kan? Bukan dan tidak. Lihat selepas tempat kosong ini. Ada apa? Frasa kerja. Jika frasa kerja, jawapan yang betul ialah ya, tidak. Mereka tidak berniaga setiap hari. Peniaga di sini, tempat kosong, seperti peniaga di pasar-pasar lain. Okey, jawapan yang ketiga ini menggunakan kata nafi juga. Lihat, seperti peniaga. Jawapan yang betul? Ya, bukan. Peniaga di sini bukan seperti peniaga di pasar-pasar lain. Cuba Alif lihat di hujung sana. Kelihatan tempat kosong, buah bot dan sampan digunakan oleh peniaga.
Jawapan yang keempat ini menggunakan kata bilangan. Bagus. Beberapa. Kelihatan beberapa buah bot dan sampan digunakan oleh peniaga. Dari seberang sana pula, kelihatan tempat kosong pengunjung sedang menaiki bot. Okey, kita lihat pada jawapan yang kelima ini. Kata bilangan yang perlu kita masukkan. Apa ya? Bagus. Kelihatan para pengunjung sedang menaiki bot. Pakcik, marilah kita membeli tempat kosong barang yang dipesan oleh ibu dan makcik. Jawapan yang terakhir ini juga kita nak masukkan kata bilangan. Apakah jawapan yang sesuai? Bagus. Marilah kita membeli semua barang yang dipesan oleh ibu dan makcik. Banyak juga barang yang dipesan. Berdasarkan apa yang telah kita bincangkan sama-sama tadi, tugasan yang cikgu nak murid-murid laksanakan pada hari ini mudah sahaja, iaitu lengkapkan ayat dengan kata nafi dan kata bilangan yang betul. Semoga perkongsian cikgu tentang kata nafi dan kata bilangan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua anak murid cikgu. Selamat berjaya ya. Jumpa lagi. Bye.